Kita menyambung daripada perbincangan dalam kitab Al-Azkar kita pada malam ini. Kita masih lagi berada pada mukaddimah tajuk yang ke-8, iaitu bersangkutan dengan doa ketika sakit dan ketika berlakunya kematian. Begitu juga disunatkan kita banyak mengingati mati. Doa-doa ketika mana berlaku penyakit, kita kena sakit ataupun kita berhadapan dengan orang sakit telah diajar kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbagai-bagai doa. Yang tinggal laginya ialah sama ada kita boleh beramal ataupun tidak. Jadi kita belajar, kita tahu itu satu kebajikan dan boleh pahala dah tu. Kemudian kalau kita boleh beramal pula, maka itu pahala lain. Tidak betul kalau seorang itu mengatakan bahawa belajar wak gapo gak banyak-banyak, kalau tak beramal saja juga dak. Sebenarnya belajar tu boleh pahala dah. Belajar tu boleh pahala dah. Tetapi kalau apa yang kita belajar, apa yang kita faham, kita mendapat taufik daripada Allah, Allah bagi kita kekuatan kita dapat beramal, insya-Allah. Jadi beramal ni walaupun kita nak setara mana pun, nak belaka kita ni, kita tahu sesuatu kebaikan, sesuatu kelebihan amal, memang kita nak beramal, cumanya ada kemampuan ataupun tidak. Maka ianya bergantung kepada taufik daripada Allah. Kalau Allah izinkan, Allah beri kita kekuatan, maka bolehlah. Tetapi kita kena berusaha dan kena minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menyambung lagi pada malam ini dalam perbincangan kitab Al-Azkar, hadis nombor 398. Bismillahirrahmanirrahim. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Uthman bin Abi As radhiyallahu anhu bahawa dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal rasa sakit yang ada di tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia salah seorang daripada sahabat Nabi, nama dia Uthman. Ini bukan Uthman bin Affan. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sakit yang ada di tubuh. Jadi dia tak sebutlah sakit orak ke, sakit denyut ke, penyocok ke, tak sebutlah. Cuma dia ayat sakit, sakit tubuh kita panggil. Lalu dia pun pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, nak buat guana ni, baca sakit dalam tubuh ni. Maka apa kata Rasulullah? Jadi Rasulullah mengajar cara dan bacaan doa. Nabi kata, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'lama min jasadik wa qul bismillah thalathan wa qul sab'a marrat. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru." Itu bunyi doa dia. Doa dia start daripada a'udzu billah. Boleh apa tu? Tak panjang mana. Ni doa ni boleh kita baca untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Artinya, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Nabi kata, sakit kat mana? Sakit bau contohnya. Sakit perut, bukan tak kira lah. Kat mana sakit di seluruh badan kita tu, kat mana kita rasa sakit, maka Nabi kata, letak tangan kamu kat mana kamu rasa sakit tu. Kemudian kata Nabi, bacalah bismillah sebanyak 3 kali. Baca bismillah saja. Bismillah, bismillah, bismillah. Dia dalam kaedah bahasa Arab, apabila disebut baca bismillah, maknanya baca gitu, baca sekat tu lah, bismillah saja, tak habis. Kalau disebut basmalah, baru baca dia bismillahirrahmanirrahim. Itu kaedah bahasa Arab. Dan kalau kita baca habis, jadi guana. Tak jadi guana, tak berdosa pun, tak salah pun. Tak. Tetapi seperti mana yang Nabi ajar, yang Nabi baca itulah yang afdal. Mana hak Nabi wayak itu yang terbaik. Jadi letak tangan kat tempat anggota yang sakit itu, baca bismillah sebanyak 3 kali, lalu bacalah doa yang Nabi ajar itu 7 kali. Doa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Makna dianya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan apa yang aku dapati dan aku khawatirkan, sebanyak 7 kali. Baca tu 7 kali. Itu kalau kita baca untuk diri kita. Rasa guano ni bau tak pernah ada agak yang sakit ni, ikhtiarlah. Cubalah kita rawat dengan seperti mana hak Nabi ajar ni. Ni Nabi ajar kepada sahabat. Nabi suruh sahabat tu baca sendiri. Nabi ajar, Nabi suruh sahabat tu baca. Bila-bila ajar, bila-bila baca. Jadi kalau kita pergi ke orang sakit ataupun orang lain sakit, kita boleh ajar, suruh dia baca, suruh dia ikut kita. Kalau kita nak suruh dia baca, kita baca seperti itulah. Kita cuma suruh dia ikut kalau dia tak pandai. Tapi kalau kita nak baca kepada orang sakit, di situ kena ada berlaku sedikit perubahan. Sebab tu untuk orang yang baca. Kalau kita baca ke orang, kena tukar sikit lah. Ajidu dengan uhadhiru tu kena tukar. Ajidu kena tukar tajidu.
min syarri ma tajidu wa uhaziru, jadi wa tuhaziru. Kena tukar hamzah tu tu jadi ta. Kalau kita baca juga kita baca korang. Jadi waktu doa untuk kita. Kita baca korang tak kenalah kita baca untuk kita. Jadi doa hak nak baca ni untuk orang sakit tu baca. Jadi kalau orang sakit tak baca, kita nak terus baca ke dia. Maka kita minta berlindung dengan Allah dan kekuasaan Allah daripada kejahatan apa yang engkau dapati. Kalau baca tajidu dan tuhadiru, maknanya apa yang engkau hokmu duk berasa sakit ni, hokmu duk berasa khawatir ni, berasa bimbang ni, tu dari segi makna dia nya. Kalau kita baca hok seperti mana ajidu wa uhadir tu, itu kita baca tu untuk diri kita. Jadi tak kena lah. Ini masalah juga sebenarnya. Datuk Imam kadang-kadang makmum belakang tu duk amin. Dia baca untuk dia seorang je. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma. Makmum belakang amin. Dia baca untuk Rabbi ghfirli tu untuk dia seorang je. Ampunlah dosa aku. Jadi makmum belakang amin tu tak kena lah. Kalau ramai dia tak boleh baca Rabbi ghfirli lah. Kena baca Rabbana ghfir lana dzunubana wa liwalidina. Ramai yang kita buati setengah Datuk Imam dia tak erti kan. Jadi kalau tak erti bahasa Arab memang masalah sikitlah. Jadi dia hafal dah dia. Ni untuk sore. Ni untuk ramai. Jadi kena ambil perhatianlah. Jadi itu satu doa yang Nabi ajar ketika mana seorang sahabat mengadu sakit tu dekat mana sakit. Ini doa khusus dia. Kalau sakit kat mana di bahagian tubuh kita, tak tangan tempat sakit tu, maka kita baca doa yang Nabi ajar ni mula dengan bismillah 3 kali. Ulang doa a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kami juga riwayatkan dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi menziarahiku dan berdoa, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sedang sakit, Nabi pergi tengok dia, dan pergi ziarah dia sakit. Ketika Nabi sampai rumah dia, jumpa dia, Nabi pun baca doa. Kemudian Nabi sebut nama. Salah satu cara doanya, kita sebut nama orang sakit. Misalnya, kau ada yang sakit, contoh dah ni, mudah-mudahan mudah-mudahan Sa'ad lah tak ada sakit lah. Kita pergi kita kata Allahumma shfi Pak Ding contohnya. Ya Allah, sembuhkanlah Pak Ding. Jadi Nabi sebut nama sahabat dia tu ketika Nabi ziarah. Nabi kata, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. 3 kali. Ni hak paling mudah ni, pendek sekali. 2 patah je. Lepas tu tambah nama orang tak. Allahumma tu 2 patah ni. Kalau tak ingat juga. Habis kira-kira. Tapi kalau tak apa, tak ingat ke mana pun. You kena baca kena apa. Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Lepas Allahumma shfi tu, sebut nama orang anak kita duk berdiri, tak tahu nak buat mana. Baca doa ni. Minta dengan Allah. Allahumma shfi, sebut nama anak kita. Minta dengan Allah sungguh-sungguh. Mana kita tahu. Apabila hati kita kuat bergantung dengan Allah, maka itu antara cara untuk doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pun agak jodoh ada mah jodoh petai lagi pakai doa. Jadi masa kita nak minta doa tu, hati kita kena sungguh-sungguh, kena kuat gantungan kepada Allah. Kita rasa sungguh memang Allah lah yang berkuasa untuk memberi kesembuhan. Kalau dia nak beri sebentar aja, tak arti ke belah mana. Tengok baca bismillah saja pun, kalau Allah nak beri sembuh. Allah Maha berkuasa. Kita kata sekelip mata aja, Allah nak beri sembuh, boleh jadi. Bukan kuasa kita, bukan kuasa ayat, bukan kuasa doa, tapi ianya kuasa Allah. Doa, ayat, obat, ikhtiar kita dan seumpamanya, itu hanyalah sebab musabab yang Allah jadikan. Sebab musabab tidak boleh menjadi, tak boleh sembuh. Itu kena kemah balik. Jadi baca Allahumma shfi Sa'dan. Nabi baca sebut nama sahabat, dan dia sebenarnya dari sudut psikologinya ianya memberi kesan kepada orang sakit. Bila kita baca doa, kita sebut khusus nama dia. Dia lagu lain selalu. Orang sakit tu dia jadi lagu lain. Bila kita sebut nama dia, dia ada satu kekuatan semangat dia tu lagu lain. Dengan sungguh kita minta kepada Allah supaya Allah sembuhkan dia. Dia insya-Allah dia ada satu kekuatan yang sangat luar biasa sebenarnya. Ini yang Nabi ajar. Dari sudut psikologinya, kena sebut nama orang sakit. Baik, yang seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi. Sunan At-Tirmizi dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Man 'ada maridan lam yahdhur ajaluhu faqala 'indahu sab'a marrat as'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyaka illa 'afahu Allah subhanahu wa ta'ala min dzalikal marad." Ini pun doa besar juga ni. Kalau kita boleh hafal memang moleklah. Dah molek belakang sebenarnya. Cuma kita je kita tidak berak orang panggil. Kita duduk berak ke hak lain. Artinya siapa yang menziarahi orang sakit yang belum datang ajalnya. Sakit tu bukan sakit hak bawa umur lah. Dah kita mana tahu sakit dia bawa umur ke tak bawa umur. Betul lah memang kita tak tahu. Cuma kadang-kadang berdasarkan pengalaman kita boleh agak-agak tengok hal pada skala-skala. Kalau lagu ni pesen-pesen pun tak lama dah. Kadang-kadang dok pun kadang-kadang jadi. Jadi ayatnya kita tak tahu dan kita boleh buat agak-agak boleh tak apa. Tapi kalau kita buat keputusan kita kerak selalu, dia ni ke mana pun dah. Dia mau kata saya kata kawan tengok 2 hari tak ada. Tak boleh. Kawan best dah lah. So, kalau kau tengok keadaan lagu ni dia tak ada 2 hari. Kalau dia tak saya tengok. Tiba-tiba tak ada 2 hari sungguh. Habis hombong. Kawan kata dah. Buat kata dah tak boleh. Buat kata dah tu bimbang takut dia rasa dia tahu sesuatu yang gaib, sesuatu yang akan datang. Benda akan datang ni tak ada orang tahu sebenarnya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dengan izin Allah. Bila Allah rayak, dia tahulah. Macam Nabi, dia tahu tu sebab Allah rayak. Malaikat Jibril juga rayak dah. Maka dia tahu bukan kerana dia boleh tahu benda akan datang dah, kerana izin Allah. Allah yang beritahu melalui para malaikat. Kalaulah penyakit itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Maha mengetahui, dia bukan sakit hak bawa umur, bukan sakit yang boleh menyebabkan kematian, kemudian mengucapnya sebanyak 7 kali. Doa ni pun baca 7 kali juga. Baca 7 kali juga. Macam mana bunyi doanya? As'alullahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyaka. Tak panjang mana juga. Hak lain, hak panjang tu kita boleh ingat. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik arash yang agung, agar menyembuhkanmu. Mana doa dia? Jadi kita baca tepi dia ni, maka Allah akan menyembuhkannya daripada penyakit tersebut. Nabi kata kalau baca doa ni, kalau sakit dia tu bukan sakit nak mati, sembuhlah dia. Kalau tak baca doa pun, kalau tak siapa ajar dia, bukan sakit hak siapa ajar dia, sembuh juga. Betul lah, hak sembuh tak sembuh itu kerjaan Tuhan. Kitanya beramal dengan sunnah Nabi, ikhtiar. Dan Nabi wayak suruh baca, maka kita berikhtiar lah. Kita bacalah doa. Jadi insya-Allah apabila kita baca doa ni, maka penyakit dia tu akan sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi tengok orang hak sakit berat-berat, nampak pasien supaya tak ada apa dah selesai seminggu dah makan dah minum dah nyawa je nampak perut turun naik dan mata tak celek dah. Maka nak buat lagu mana? Kita pergi kat dia tu bacalah doa ni. Mudah-mudahan kalau dia tu sakit dia tu bukan sakit nak mati, sialah dia. Allah Maha berkuasa. Walaupun nampak macam tak ada apa dah, tu bukan kuasa kita. Dia merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Al-Hakim Abu Abdillah dalam kitab Al-Mustadrak As-Sahihain mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat periwayatan Bukhari. As-Sahihain ini maknanya Bukhari Muslim. Itu mana Sahihain. Jadi nak ayatnya hadis ni hadis kuat ni, hadis sahih. Dari sudut kedudukannya dia sangat kuat. Dan ianya boleh kita beramal dengan hadis ini dengan doa yang Nabi ajar. Yang seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan falyaqul Allahumma shfi 'abdaka yanka'u laka 'aduwan aw yamshi laka ila salati." Artinya apabila seseorang menziarahi orang sakit, hendaklah mengucapkan Allahumma shfi 'abdaka yanka'u laka 'aduwan aw yamshi laka ila salah. Ya Allah, maknanya ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu ini sehingga dia boleh mencederai musuh untukmu atau pergi menunaikan solat bagi. Ni salah satu bentuk doa. Kita doa nak beri dia sembuh ni, nak beri dia siar segar ni, nak minta dia ni biar boleh buat tuntutan agama. Yang pertama, kita minta biar dia sembuh supaya dia boleh cederai musuh Allah. Boleh pergi lah. Kalau zaman Nabi tak boleh pergi.
boleh mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni contohnya dia ni orang penting. Tok Ngulu ke, panglima perang ke. Mana orang yang ada kepentingan lah. Jadi kalau tak ada dia ni jadi ugah. Semangat orang pun jadi kurang. Jadi kita pergi baca doa dia minta supaya biar dia ni boleh memainkan peranan dia. Yang pertamanya untuk berdepan dengan musuh, mengalahkan musuh, untuk mencederakan musuh, atau pergi menunaikan solat. Maknanya boleh pergi semaya Jumaat, sejid surah balasah, atau mana-mana tempat Jumaat. Jadi itu di antara bentuk doanya, kita minta Allah sembuhkan dia supaya dia dapat buat kebajikan, dia dapat buat ketaatan. Kerana sebahagian daripada manusia ni yang selalu kita sebutlah, masa sakit tu hanya mari teringat nak buat kebaikan. Itu menjadi kebiasaan manusia sebenarnya, yang perlu kita ambil peringatan. Manusia ni ketika tak ada peluang, masa itulah baru dia mengingat. Ketika tak ada peluang, ketika sudah tidak ada kesempatan, barulah nak minta tangguhlah, nak minta macam-macam. Ketika mati lalu, ketika nyawa sudah berada di halkum, ketika nampak dah malaikul maut berada di hadapan dia dah, masa tu barulah laula akhartani ila ajalin qarib, al-ayat, barulah nak minta tempoh, barulah nak minta tangguh. Nak buat apa? Nak beramal, nak buat baik lah, nak macam-macam lah. Peluang sudah tidak ada. Begitu juga ketika kita sakit. Masa sakit tu teringat Allah, nangis-nangis, teringat Allah, mula aku tak juruh, mula aku gua ni tu hai bersakit kat aku. Kalau segar budak lepas pada ni tak say dah. Tak apa, model tu dia khabar lah tu. Tapi takut khabar masa tu je. Dia harus segar tu jadi tak ingat bola. Jadi ni kita tak say lah. Kalau secara kita sakit tu, habis kita sakit, kemudian kita masa sakit tu kita khabar, nak buat kau tu, nak buat kau ni, nak buat macam-macam kebaikan lah. Kalau salah Allah beri kita segar, mana Allah beri kita peluang yang kedua, maka kita buat lah. Buatlah semampunya. Jangan buat jadi tak ingat. Sebab peluang ni dia tak mari acak kali. Dia tak mari acak kali. Tiba-tiba mari 2 kali. Nak mari yang 3 tu payah dah. Itu salah satu bentuk doanya. Kita minta supaya saudara kita yang sakit itu, minta Allah sembuhkan dia untuk dia buat kebaikan. Riwayat ini tidak didhaifkan oleh Abu Daud. Maknanya dia bukan hadis dhaif lah. Kata yang ka'u dengan harakat fathah pada huruf awal dan hamzah pada huruf akhir bermakna menyakiti dan mencederakan. Itu makna yang ka'u. Dalam ayat dia tu, Allahumma shfi abadaka yang ka'ulaka. Yang ka'u maknanya menyakiti dan mencederakan musuh. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sakit. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapan dan aku sedang berdoa, ya Allah, apabila ajalku telah tiba, maka senangkanlah aku. Apabila masih jauh, maka angkatlah penyakit ini. Dan apabila ini adalah ujian, maka jadikanlah aku bersabar menghadapinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang engkau katakan? Aku pun mengulangi apa yang kuucapkan tadi. Baginda menghentakkan kakinya dan berdoa, ya Allah, sembuhkanlah dia. Semenjak itu aku tidak pernah berasa sakit lagi. Ini kisah yang berlaku kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia cerita kisah dia satu ketika dia sedang sakit. Ketika dia tengah sakit tu, dia kata ketika itu lalu Rasulullah, dia duduk ngerai sakit ni, maka Nabi lalu depan dia. Masa dia lalu tu, dia kata masa Nabi lalu tu aku sedang berdoa. Sayyidina Ali dia tengah minta doa dengan Allah, dengan tiga rangkap doa, 3 perkara hak dia minta. Yang pertama dia minta dengan Allah, ya Allah, apabila ajalku telah tiba, maka senangkanlah aku, supaya dipermudahkan urusan ajal itu. Kalau takdirnya sakit, aku ni sakit nak mati dah, maka permudahkanlah urusan ajalku. Apabila masih jauh lagi, kalau dah nak mati lagi, kalau sakit bukan sakit nak mati lagi, maka angkatlah penyakit ini. Awis sembuhlah ya Allah, tak sampai lama-lama lah. Ni bukan nak ajar Tuhan dah. Kita minta dengan Allah. Dan apabila ini adalah ujian, kalau sakit ini sebagai ujian yang aku beri kepada aku, nak tengok sejauh mana kesabaran, sejauh mana hak kita percaya, kita yakin kepada Allah, maka jadikanlah aku bersabar menghadapi. Tak sawi kecek kok dia lah. Kau apalah guna. Dah Tuhan nak uji kita lah tu. Tuhan nak uji kita. Kalau ujian maknanya Tuhan nak angkat derajat kita.